Doktor dan Puan, ada juga sahabat kita yang hantar WhatsApp, ramai yang hantar sebenarnya dengan Betul. soalan dan perkongsian. Ada ni perkongsian katanya macam abang iparnya dah lebih 10 tahun katanya suka menyendiri, pernah makan ubat, pernah juga diberi suntikan. Sekarang dulu tinggal dengan keluarga, sekarang tinggal seorang-seorang, dah kurus kering dah orangnya. Lepas tu katanya dulu siap cemerlang lagi dalam bidang pekerjaan, dapat anugerah dan sebagainya, disukai orang bila bekerja. Tapi atas pelbagai punca menyebabkan sampai tahap macam tu sekali, duduk seorang-seorang, kurus dan sebagainya. Ada juga yang bertanya, adakah kemurungan ni boleh membawa pada sakit-sakit fizikal lain macam contoh gastrik ataupun masalah kesihatan lain, doktor atau puan? Ya, silakan. Kemurungan ni boleh juga menyebabkan sakit-sakit yang lain, tapi apa yang kita nampak bahawa yang kita nampak adalah bahawa penyakit-penyakit lain juga, terutamanya penyakit yang kronik ya, yang berpanjangan, yang lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, adalah antara sebab utama yang menyebabkan kemurungan tersebut lah. Saya tertarik tadi yang bila Pian kata ada abang ipar dia yang kurus, tak nak makan, dulu makan ubat dan mendapat suntikan, tapi sekarang dah tak mendapatkan rawatan, dulu seorang yang cemerlang dan lain-lain semua. Itu boleh jadi ada penyakit mental jenis lain, tapi bukan kita kata boleh spesifik kepada kemurungan sahajalah. Kebanyakan mereka yang mendapatkan ubat makan dan ubat suntikan, kebanyakan mereka mendapatkan ubat suntikan adalah mereka yang mengalami penyakit mental jenis psikosis, macam skizofrenia, macam bipolar disorder dan beberapa penyakit psikosis yang lain. Tapi bila kita kena berjumpa dengan pakar ataupun doktor ataupun mereka yang mengendalikan masalah kesihatan mental ni untuk kita pastikan apakah diagnosis yang betul. Kan? Kalau kita bagi diagnosis yang salah, kita akan bagi ubat yang salah. Nanti pegawai farmasi macam Puan Adilna akan kata kita, kenapa bagi ubat macam ni pula? Kan? Kita nak minta ubat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak jalan-jalan kan? Mungkin diagnosis kita salah. So kita kena berjumpa dengan mereka yang pakar untuk menentukan diagnosis yang betul. Bila dapat diagnosis yang betul, diagnosis penyakit kemurungan, kita akan buat satu management plan yang betul, plan perawatan yang betul, dan barulah ubatan yang betul boleh kita minta, boleh kita prescribe dan diberikan oleh pihak farmasi, dan kita juga boleh meminta rawatan psikoterapi, macam ada Puan Adilna sebut tadi cognitive behavioral therapy, CBT, yang boleh diberikan oleh pihak pegawai psikologi klinikal, clinical psychologist yang kita ada, walaupun tak ramai, tapi mereka ni pakar untuk memberikan psikoterapi. Untuk berkaitan dengan psikoterapi pula, bukan sekadar cognitive behavioral therapy sahaja. Ada macam-macam lagi terapi. Ada interpersonal therapy, ada supportive therapy yang biasa-biasa, yang senang-senang je. Okey, ada acceptance commitment therapy, ada macam-macam. Ini juga ditentukan oleh mereka yang pakar. Sebab ini bergantung sekali lagi kepada keterukan penyakit tersebut lah. Okey? Ya. Dari segi penyakit fizikal pula tu kan, memang saya nak tekankan sekali lagi lah, penyakit fizikal macam penyakit yang kronik, macam ada kencing manis pun, kalau tak jaga kencing manis betul-betul, boleh dapat depression tau. Betul. Kalau ada geng-geng yang ada penyakit jantung tu, dia dapat heart attack tu kan, banyak kali dapat heart attack, lama-lama tak larat nak bergerak dah, lama-lama dapat kemurungan juga. Mereka yang ada penyakit kanser kan, kanser adalah satu penyakit yang bahaya kan. Perlukan kemoterapi, perlukan radioterapi kan. Lama-lama ada yang terutama yang lambat mendapatkan rawatan, 2-3 tahun baru nak pergi jumpa doktor untuk confirmkan kanser tu. Kemudian rawatan dia jadi lebih susah untuk kanser tersebut, dia orang pun boleh develop depression juga, boleh develop kemurungan juga kan. Ya Allah, itulah kita terbayang pula itu individu yang mengalami ujian dan tekanan tadi tu. Macam mana pula mereka yang berada di sekeliling mereka, ahli keluarganya dan sebagainya. Mungkin Puan Adina ada nasihat juga antara macam mana ahli keluarga nak bantu ataupun sahabat-sahabat sekerja, bantuan yang boleh kita hulurkan, Puan. Ya. Okey, bagi membantu pesakit-pesakit yang ada masalah kemurungan, sokongan padu dan perhatian daripada ahli keluarga yang terdekat dan sahabat-sahabat tu sebenarnya sangat diperlukan untuk mengelakkan daripada kemurungan yang dihadapi oleh pesakit ini akan menjadi lebih teruk sebenarnya. Jadi macam mana kita sebagai ahli
ahli keluarga ataupun di kalangan sahabat karib untuk membantu mereka ini adalah sentiasa pantau keadaan bagaimana kita punya ahli keluarga ataupun sahabat karib ini, dan kita bantu mereka untuk membina semula keyakinan diri. Sebab biasanya pesakit yang ada kemurungan ni dia memang akan ada satu rasa rendah diri dan kurang kepercayaan diri. So jadi menjadi bantuan daripada sahabat-sahabat dan juga ahli keluarga yang terdekat ni sangat penting. Mereka perlu sentiasa galakkan dia, berikan semangat dan juga pantau sekiranya kalau kita nampak keadaan semakin memburuk ataupun semakin teruk, jadi kita bantu dia untuk terus mendapatkan rawatan yang lebih lah supaya dia tidak semakin mudarat. Sebelum dia menjadi lebih mudarat, baik kita bawa. Macam ada yang tanya ni, macam mana Dr. Fazli, Puan Adlina boleh, macam mana nak bawa jumpa Dr. Fazli atau Puan Adlina? Nak ke mana? Okey, bukanlah mungkin ramai lagi pakar gitu kan. Kita nak bawa kita ke mana kalau yang ada masalah atau tanda kemurungan tadi tu, Doktor, Puan? Okey, untuk saringan untuk saringan dia boleh berjumpa doktor-doktor kita di klinik kesihatan terdekat dengan kediaman anda. Dan apabila dilakukan saringan kesihatan mental ataupun saringan kemurungan, jika didapati kemurungan anda ni perlukan fokus ataupun kepakaran yang lebih tinggi, anda akan dirujuk kepada jabatan-jabatan psikiatri di hospital-hospital yang mempunyai jabatan psikiatri lah. So bila dirujuk nanti akan dilihat oleh doktor-doktor di jabatan psikiatri sama ada pegawai perubatan ataupun pegawai perubatan pakar, dan di situ kita akan melakukan penilaian yang lebih mendalam lagi, yang lebih meluas lagi, dan untuk kita perincikan dengan lebih halus bagaimanakah pelan rawatan yang boleh kita berikan kepada mereka yang datang untuk mendapatkan rawatan tersebut. Okey. Satu lagi cara adalah jika kemurungan ni ada pada satu keadaan yang akut, satu keadaan yang membabitkan hidup dan mati contohnya, ataupun memang membabitkan satu bahaya, membabitkan satu yang membahayakan diri sendiri ataupun diri orang lain, macam cubaan membunuh diri ke ataupun mencederakan orang lain, rawatan akut ni ataupun rawatan yang serta-merta ni, boleh diberikan juga di jabatan-jabatan kecemasan dan trauma, hospital-hospital yang berdekatan dengan tempat tinggal ataupun tempat kerja anda lah. Untuk kedatangan ke klinik kesihatan, anda boleh pergi secara walk-in ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda untuk mendapatkan saringan tersebut. Untuk berjumpa dengan doktor-doktor di jabatan-jabatan psikiatri, anda akan diberikan tarikh temu janji, ataupun ada setengah-setengah klinik psikiatri ataupun jabatan-jabatan psikiatri yang menyediakan laluan walk-in. Tapi itu tidak semualah. Anda perlu mendapatkan maklumat yang lebih lanjut daripada jabatan psikiatri di hospital terdekat dengan anda itulah. Kalau dekat jabatan kecemasan dan trauma ni pun anda boleh walk in. Itu jabatan kecemasan dan trauma, dia tak pernah tutup. Dia 24 hours dia punya operasi dia kan. So tapi dia lebih mengutamakan kes-kes yang tiba-tiba, yang terdesak, yang perlukan perhatian yang masa tu juga. Itu fungsi rawatan ataupun fungsi yang diberikan oleh jabatan kecemasan dan trauma lah. So saya pass over dekat Puan Adlina pula. Biasanya boleh walk in ke klinik kesihatan ataupun mana-mana klinik yang terdekat, dan sekiranya memang perlu berjumpa dengan pakar psikiatri, dia akan berikan tarikh temu janji lah. Nanti akan dari segi rawatan berikutnya tu kita ikut tarikh temu janji yang diberikan. Tapi untuk ke mana-mana klinik kesihatan boleh pergi, cuma untuk mendapatkan tarikh temu janji tu kena ikut masing-masing fasiliti lah. Dan Pian, Wan nak tambah sikit untuk perkhidmatan psikiatri ni bukan saja Kementerian Kesihatan yang bagi. Kawan-kawan saya dekat
dekat swasta dan juga di universiti pun ada klinik-klinik psikiatri. Mereka pakar-pakar psikiatri yang bekerja di sektor sektor private pun ada juga. Mereka juga berkemahiran juga untuk mengendalikan masalah-masalah kesihatan mental ataupun masalah-masalah kemurungan ni. Okay, kita ada juga hospital universiti macam hospital macam Pusat Perubatan Universiti Melaya, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka juga ada perkhidmatan psikiatri. So bukan Kementerian Kesihatan sajalah. Kita berkongsi. Kita tengok preference lah. Kadang-kadang ada orang dia nak jumpa private kan. So dia pergilah jumpa private. Ada orang dia setia kepada government. So dia pergilah fasiliti Kementerian Kesihatan. InsyaAllah doktor, macam nak tahu juga kalau penyakit kemurungan ni biasanya melanda orang dewasa saja ke ataupun kanak-kanak juga berpotensi untuk mengalami masalah kemurungan ni doktor atau perempuan? Soalan yang baik tu. Saya rasa dia tak ada mengira umur. Kanak-kanak boleh murung, orang dewasa dia boleh murung, orang yang mengandung boleh murung, orang tua pun boleh murung. So semua orang boleh dapat masalah kemurungan ni. Tak ada nak kata ada yang golongan yang invisible. Yang kaya boleh murung, yang miskin pun boleh murung. Ikutlah style masing-masing kan. Yang terutama satu lagi, orang yang menggunakan alkohol dan juga dadah. Sebab saya pakar psikiatri penagihan, kena jugalah sentuh sikit pasal alkohol dengan dadah ni. Kalau tak nanti ketua sub kepakaran tanya pula nanti kan. So mereka semua golongan boleh ataupun terdedah untuk dapat masalah kemurungan ni. Kanak-kanak dia ada dia punya ciri-ciri yang lain sikit, mungkin lain sikit. Dia tak bagi tahu kat mungkin dia tak bagi tahu kat kita. Dekat mak dia sedih kan, tapi dia tak nak pergi sekolah kan. Dia campak-campak barang, cepat marah kan. Itu tanda-tanda kemurungan dalam kanak-kanak. Yang orang tua pula sama juga, duduk senyap je duduk senyap, dia tak nak bercakap je kan. Itu style orang tua punya kemurungan pula. Saya share sikit sebenarnya memang dari kenyataan Menteri Kesihatan kita baru-baru ini, sebenarnya lebih dari 400,000 kes kanak-kanak yang mengalami masalah mental sebenarnya, dan faktor utama masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini adalah masalah interaksi dengan kawan yang sama sebaya, masalah tingkah laku, masalah emosi dan juga hyperaktif. Sebenarnya di kalangan kanak-kanak pun masalah ini sudah semakin signifikan lah di kalangan masyarakat kita sebenarnya. Ramai yang sedia maklum, tahu dan cakna lah akan siapa saja yang terkesan dengan kemurungan, dengan masalah-masalah tekanan dan sebagainya, supaya kita boleh dapatkan ataupun bawa mereka ke saluran yang terbaik untuk rawatan. Baik, kita sampai ke penghujung Doktor dan Puan Adlina. Pejalan cilik. Dah habis kan? Sikit nasihat daripada setiap seorang daripada panel ataupun tamu kita hari ni. Mungkin Doktor nak sampaikan nasihat pada sahabat pendengar IKIM pagi ni, Doktor? Ya, silakan. Saya nak kata bahawa adalah penting untuk kita cakna dan prihatin lah terhadap kawan-kawan kita, orang yang berdekatan dengan kita, dan juga prihatin dengan keadaan emosi kita sendiri, kerana emosi adalah satu benda penting. Kesihatan mental juga menentukan. Doktor? Alah, Doktor. dia memang tepat sejam betul. Kan tahap. Dan dapatkanlah bantuan secepat yang mungkin. Jika anda rasa anda perlukan bantuan, datanglah. Kita open door polisi. Dan disebabkan 10 hari bulan 10 nanti ni, Hari Kesihatan Mental Sedunia, kita mengalu-alukan akses kesihatan yang lebih meluas kepada mereka yang ingin mendapatkan bantuan. Kita mengalu-alukan, kita mengharapkan dapatkanlah bantuan secepat yang mungkin. Jangan tunggu sampai kamu dah teruk baru nak datang. Itu susah kita nak handle. Silakan Puan Adlina. Nasihat Doktor, ada yang kata hilang stres dengan Adlina, silakan Puan Adlina. Saya setujulah dengan Dr. Fazli, dan juga saya menyeru juga kepada masyarakat kita supaya hilangkan kalau boleh tidak ada stigma terhadap penyakit mental ni sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan daripada kita sebenarnya masih ada lagi stigma yang mengatakan
malu kalau ada sakit mental dan sebagainya. Sebenarnya benda ni yang kita kena hilangkanlah daripada masyarakat kita. Dan nombor satu sekali, sentiasa peka, kita sebagai masyarakat sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, keadaan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, dan juga sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Ha,